waste from the body. Sebab kita tahu contohnya bila mana badan dah guna oksigen, oksigen tu dia akan convert into carbon dioxide. Jadi yang akan mengeluarkan carbon dioxide ni daripada badan adalah kita punya ni lah, blood circulatory system. Jadi blood ni dia akan pergi ke paru-paru and then dia akan buang, dia akan excrete lah carbon dioxide tu. Okay, berkaitan dengan subtopik ni, regarding the subtopik, there's actually one experiment done, which is cube experiment. Saya tak ada gambar berkaitan dengan cube experiment ni. Dia macam ni untuk cube experiment ni. Cube experiment ni dia cube experiment yang agak-agak, cube agak-agak. Dia letak dekat dalam satu solution yang berwarna. Dia bandingkan cube yang besar dengan cube yang kecil. Mana yang serap lagi banyak. Bukan serap lagi banyak, mana yang dapat serap lagi ke dalam. Jadi kalau nak dibandingkan cube yang besar dengan cube yang kecil, cube yang kecil ni dapat serap lagi dalam lah. Maknanya lagi bagus, lagi efisien berbanding dengan cube yang besar. Rasanya eksperimen ni dia takkan tanya sangat, tapi just as common knowledge lah. And then kita akan belajar pula berkaitan dengan heart pumping mechanism. Okey, pertama sekali, bila kita sebut berkaitan dengan jantung ni, jantung adalah cardiac muscle. Cardiac muscle adalah myogenic muscle. Myogenic muscle ni apa tau? Myogenic muscle ni maksudnya they can move without brain's consent. Maksudnya kita tak perlu nak berfikir, kita tak perlu, otak ni tak perlu nak mengarahkan jantung ni supaya menggerak, supaya dia pumping lah. Maknanya dia boleh bergerak, dia boleh pump dengan sendirinya. Okay. Jadi sekarang ni, yang penting dekat dalam heart pumping mechanism ni, yang first kali semua orang kena buat adalah, it is very important to memorize every part of the heart. Maknanya kena hafal. Ni, this is my note. Okay. Maknanya you kena hafal. Vena cava dekat sini. Tricuspid valve. You guys boleh nampak tak saya punya arrow ni? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. This is vena cava. Deoxygenated blood masuk. Ni tricuspid valve kat sini. This is semilunar valve, aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, semilunar valve. All this semua ni sewajarnya kita sebagai form 5 untuk hafal. Benda ni sangat penting. Okay. Jadi kalau ikut dia punya pathway dia sangat senang. Maksudnya daripada vena cava ni, daripada seluruh badan dia akan masuk and then dia akan pergi ke pulmonary artery. Pulmonary artery adalah satu-satunya artery yang membawa deoxygenated blood. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu tak pasti apa, tapi deoxygenated blood ni blood yang banyak carbon dioxide lah. Ada tadi oksigen. Okay, thank you. And then this will go to the lungs. Kita akan ambil oksigen and then dia akan masuk balik dekat pulmonary vein ni. Pulmonary vein adalah satu-satunya vein yang membawa oxygenated blood. And then dia akan keluar melalui aorta and then go to the whole body lah. Okay, dekat dalam heart pumping mechanism ni, apa yang penting adalah you guys kena faham berkaitan dengan systole and diastole. Not too sure dalam bahasa Melayu orang panggil apa. Okay, systole ni, dia maksudnya contraction of heart. Bila mana part of the heart tu contract, dia mengecut, kita panggil dia sebagai systole. Dia undergo systole. Lepas tu kalau dia relax ataupun dia macam kembang, kita akan panggil dia sebagai diastole. Okay. Tak pasti nampak ke tak kat sini. So dekat sini dia punya pathway. Kalau atria ni kalau boleh nampak ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okay. Atria ni maksudnya bahagian atas jantung. Ventricles ni maksudnya bahagian bawah jantung. Okay. Mula-mula sekali atria ni, this is the first one, atria, dia akan undergo diastole. Maksudnya bahagian atas ni dia akan relax, dia akan kembang. Bila mana bahagian atas ni kembang, dia relax, darah lagi banyak masuk. Okay, darah akan masuk. And then yang kedua, atria, dia akan contract. Atria, dia akan undergo contraction. Bila atria undergo contraction, dia akan menolak darah tu ke bawah pula. Maksudnya mula-mula dia kumpul darah masuk and then dia pun tolak darah lagi dalam. And then yang ketiga adalah ventricles ni, dia akan contract. Sebab bila mana darah dah accumulate dekat sini, then ventricles, bahagian bawah jantung ni, dia akan contract. Dia akan mengecut, dia akan tolak darah ke atas. And then last sekali adalah ventricles ni akan relax. Maksudnya dia akan kembali ke bentuk asal. Maksudnya sebab dia dah tolak darah ke ni,
pulmonary artery, dia akan kembali kepada asal lah. Okay. Untuk bicuspid dan tricuspid valve ni, bila dia close, dia akan menghasilkan loop sound. Kalau semilunar close, dia kan semilunar ni ada dua, sini and sini. This is semilunar. Kalau bicuspid and tricuspid, this one, bicuspid, tricuspid. Kalau dia tutup, dia akan menghasilkan loop sound. Ni common knowledge. Rasanya mungkin tak ditanya. Okay, selain daripada tu juga, dekat-dekat jantung ni, dia ada flows of impulse tau. Dekat jantung ni dia ada pacemaker. Sorry, tak ada kat sini. Pacemaker ni lah yang akan menghasilkan impulse supaya jantung ni boleh undergo contraction and relaxation. Yang ni boleh cari dekat dalam buku rujukan lah ataupun boleh cari dekat internet. Dia akan start daripada sinoatrial node. Lepas tu dia akan pergi ke atrioventricular node, bundle of His and then Purkinje fibers. Sorry, yang ni tak ada details. But yang ni you guys boleh cari dekat dalam buku rujukan. And this is also very important untuk you guys tahu dia punya kedudukan dekat mana. Okay. Then, this is about blood pressure. Bila mana kita dah belajar berkaitan dengan heart pumping mechanism, kita kena tahu juga berkaitan dengan blood pressure. Okay, apa itu blood pressure? Blood pressure adalah force exerted by blood on the wall of the vessels. Maksudnya, tekanan yang dihasilkan oleh darah kepada vessels, vessels darah lah. And then, bila kan kalau pernah buat pernah buat medical check up, dia akan check kita punya blood pressure. And the most efficient blood pressure is 120 and 80. Siapa yang pernah buat mungkin tahu pasal ni. Okay, 120 dengan 80 tu maksudnya adalah 80 ni adalah diastole of ventricles. Diastole ni apa tadi? Diastole adalah relaxation. Relaxation of ventricles je, tekanan dia adalah 80 mm mercury, Hg ni mercury, maknanya sihat. In this, kalau systole dekat ventricles, systole tadi apa? Contraction. Dia punya pressure adalah 120, maknanya sihat. Okay, ni fakta yang you guys need untuk tahu. Dekat aorta, this one, aorta akan menghasilkan tekanan yang paling tinggi sebab dia oxygenated blood. And then at vena cava, this is vena cava, dia akan menghasilkan tekanan darah yang paling rendah sebab ni telah membawa darah daripada seluruh badan. Okay, macam mana nak regulation of blood pressure? Sebab blood pressure ni dia boleh naik, dia boleh turun. Tapi kita punya badan, our badan, dia ada mekanisme dia untuk kembalikan blood pressure ni kepada normal. Dia ada dua cara, which is nervous system and kidney. Nervous system ni saya akan terangkan nanti. Tapi untuk kidney ni, bila mana blood pressure increase, dia akan reduce the reabsorption of water into blood. Dia akan brain akan release ADH. ADH akan berkurang. And then dia akan reduce the reabsorption of water into blood. Bila ni jadi, maka blood pressure akan increase. Apa kita tengok yang lagi detail dekat sini. Okay. This is regulatory of blood pressure. Pertama sekali, dekat dalam kita punya blood circulatory system ni, kita ada baroreceptor. Baro ni maknanya tekanan. Baroreceptor ni terletak dekat carotid artery. Okay. And then kita ada juga medulla oblongata, yang mana berfungsi sebagai orang kata apa, headquarter lah kononnya. Medulla oblongata of course dekat brain. And then the blood vessel itself, artery and vein and jantung. Okay, tengok kat sini bila mana blood pressure to increase, okay, dia akan detect by baroreceptor. Ni kalau boleh tolong salin sebab ni mungkin dia akan keluar, mungkin dekat essay boleh keluar and then dia akan dapat bagi banyak markah lah. Okay, bila mana blood pressure ni increase, pertama sekali baroreceptor akan detect dulu. Maknanya receptor akan detect. Lepas tu dia akan hantar impulse dekat medulla oblongata. Impulse dia hantar dekat medulla oblongata. Medulla oblongata ni dia akan hantar impulse pula kepada jantung supaya kurangkan heartbeat rate. Maknanya kadar degupan tu dia nak kurangkan. Bila dia dah kurangkan kadar degupan, cardiac output reduce. Maksudnya volume of blood yang keluar daripada jantung akan berkurang. Cardiac output reduce and then impulse akan dihantar kepada blood vessel and dia akan undergo vasodilation, diameter dia akan increase. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay, this is vasodilation Vasodilation ni terjadi, dia ada vasodilation ni boleh terjadi pada waktu blood pressure increase ataupun pada waktu panas, badan kita panas. Okay, jadi dia macam ni lah.
dia punya mekanism. Ingat mula-mula reseptor. Lepas reseptor dah terkesan, dia akan hantar impuls ke otak. Lepas dia dah hantar impuls ke otak pula akan hantar impuls ke jantung untuk kurangkan kadar degupan, volume berkurang. Lepas tu otak juga akan hantar impuls dekat blood vessel supaya increasekan diameter. Increasekan diameter nanti dia punya blood pressure tu akan turun. And then kalau blood pressure rendah, dia terbalik sahaja daripada yang tinggi. Dia sama je. Detect by baroreceptor, impuls hantar kat medulla oblongata. And then kat sini maknanya ini tak nampak ni heartbeat rate increase. Kalau kat sini turun, kat sini dia naik. Okay. Bila dia naik, automatic cardiac output pun increase. Maknanya volume of blood yang keluar daripada jantung tu akan tinggi. And then kat sini dia akan undergo vasoconstriction, dia punya diameter blood vessel tu akan mengecut supaya blood pressure ni akan tinggi balik naik. Okay. Now kita akan move to healthy cardiovascular. Jadi dekat dalam bab ni juga kita akan belajar berkaitan dengan kesihatan jantung lah, which is ada benda yang kita kena buat untuk jaga kesihatan jantung. Okay, kalau boleh nampak dekat sini, kalau kita tak makan dengan baik, bila mana kita tak makan dengan baik, kita banyak ambil makanan yang berlemak, makanan yang berminyak, dia akan membentuk fatty plaque dekat kita punya arteri. Mula-mula dia sikit, kecil-kecil. Badan lama-lama dia akan membesar sampailah darah ni susah nak mengalir dekat arteri ni. Bila jadi macam ni, apa yang akan jadi tau? Bila dia jadi macam ni, jantung kena pump dengan lebih kuat untuk pastikan semua darah dapat dialirkan ke seluruh badan. Bila there's a lot of pressure, ada tekanan yang diletakkan kepada jantung sebab jantung tu kena pump dengan lebih kuat. Jadi lebih senang lah untuk jantung tu dapat heart attack. Okey, untuk nama penyakit ni kita panggil dia sebagai arteriosclerosis. Ini nama saintifik dia. And then, okey, untuk jaga kesihatan jantung ni kita kena makan dengan baik. Ikut kalau contohnya kan, katakanlah keluar soalan esei berkaitan dengan jantung. Lepas tu dia pun tanya, macam mana nak bagi kesihatan jantung ni baik? Proper nutrition. Proper nutrition ni penerangan dia, makan ikut piramid. Makanan piramid tu kan. Control amount of fat intake. Jangan ambil terlalu banyak makanan yang berlemak, makanan yang berminyak. Lepas tu, kurangkan pengambilan sodium intake, kurangkan pengambilan garam. Ambil lebih banyak high intake of soluble fiber. Makan lebih banyak sayuran ni, soluble fiber is sayuran. And banyakkan makan sayur dan juga buah dan juga sayuran. Eat fruits and vegetables sebab rich with antioxidant. Yang ni tak ada apa sangat. And for this, bila katakanlah contohlah ni jantung kan. And then kita punya coronary artery pun block. Block ni lah sebab fatty plaque ni. Mungkin sebab kita tak tahu dekat mana lemak tu akan terkumpul kan. Dia mungkin terkumpul kat artery ataupun dia terkumpul dekat coronary artery. Coronary artery ni yang kat jantung. Ini yang akan menyebabkan seseorang terdapat heart attack. Tapi the main problem is macam yang cakap sebelum ni, bila mana pressure diletakkan dekat jantung. Maknanya jantung tu kena pressure, lagi senang lah dia nak dapat heart attack. And then kan kita pernah dengar berkaitan dengan stroke. Kenapa stroke ni berlaku adalah kerana arteri yang pergi ke otak tersumbat. Jadi otak tak dapat oksigen yang mencukupi, so because of that akan berlakunya stroke. Okay. So now kita akan belajar berkaitan dengan fish pula. Fish circulatory system. Yang ni tak payah sangat. Jangan rasa takut bila berkaitan dengan bio. Dia simple je. Untuk fish, okay. Fish ni kita panggil dia sebagai single closed circulatory system. Dia adalah maksudnya single ni bukan single yang tak ada awet ke apa. Single ni maksudnya dia masuk dekat dalam gills ni sekali je. Kalau macam manusia, kita masuk darah akan masuk ke dalam paru-paru berapa kali? Siapa tahu? Masuk kat dalam paru-paru pula. Darah masuk dekat dalam jantung berapa kali? Dua. Okey, dua. Sebab tu kita manusia ni kita panggil sebagai double closed circulatory system. Tapi untuk ikan ni, darah ni dia cuma masuk dekat dalam jantung ni sekali je. Maksudnya atrium dengan ventricles ni dia bergabung. Maksudnya tak berpisah lah.
Sebab tu dia masuk dekat dalam jantung ikan ni sekali je. Jadi macam ni, katakanlah ikan tu bernafas, kan? Katakanlah jantung ni pump darah ni dia akan pergi dekat gills. Dia akan pergi dekat insang. Insang ni akan bawa darah ni, lepas dia pergi insang, dia akan pergi dekat body cells ikan. And then dia akan pergi dekat pergi dekat jantung balik. Jadi jantung ni dia akan darah tu dia akan low pressure lah, sebab darah tu cuma masuk ke dalam jantung sekali saja. Sebab dekat ni, kat jantung ikan dia cuma ada satu atrium and satu ventricles. Berbeza dengan manusia kita ada dua atrium and kita ada dua ventricles. Belah kanan dan belah kiri. And kalau kita ada semilunar valve, bicuspid anterocuspid valve. Kalau di ikan dia cuma ada satu valve, which is atrioventricular valve. Valve ni kita tahu function dia, which is to prevent backflow of blood. Dia comprises of gills, rest of body parts lah, ni dia punya circulatory system. And masalah yang dihadapi oleh ikan adalah dia punya blood pressure tu low. Jadi maknanya ikan ni sebenarnya dia tak boleh nak buat aktiviti yang terlalu berat lah. Sebab lagipun ikan duduk dalam air kan, jadi memang this kind of circulatory system memang sesuai untuk ikan. And then kita akan belajar pula berkaitan dengan amphibious circulatory system. Kalau amphibious ni, kita panggil dia sebagai incomplete double circulatory system. Sebab apa tau? Sebab dia ada dua atrium. Macam manusia, kita ada dua atrium. But then dia cuma ada satu ventricles. Tapi kita sebagai manusia, kita ada dua ventricle. Sebab itu kita panggil dia incomplete. Tak cukup, tak lengkap. Jantung dia ada 3 chamber. Jadi macam mana dia punya darah mengalir adalah, mula-mula darah akan masuk dekat right atrium. Okay. And then dia akan pergi ke ventricle. And then dia akan pergi dekat lung. Lepas dia pergi kat lung, dia akan pergi kat left atrium, ventricle and then body cell. Left atrium ni, ni lah, yang chamber sebelah kanan. Ventricle ni bawah dia. Then dia akan tolak darah tu ke lung. But then, bila dekat left atrium ni, sebenarnya dia bergabung dengan right atrium. Dia tak ada, orang panggil apa, penghadang yang membezakan di antara oxygenated blood dengan deoxygenated blood. Jadi bila mana dia tak ada penghadang ni, kalau tak silap saya, kalau manusia kita panggil dia sebagai septum kalau tak silap. Yang membezakan, dia macam pemisah lah di antara oxygenated blood dengan deoxygenated blood. Jadi dekat dalam katak, contohnya katak amphibious ni, dia tak ada yang nak membezakan, jadi dia akan gabung. Dia akan mix lah blood of oxygenated blood dengan deoxygenated blood dekat dia punya ventricles. Ventricles dia ni sama je. Jadi masalah yang dihadapi oleh katak adalah mixture of blood in ventricle. Maksudnya darah dia tu kurang, pengaliran darah dia tu kurang efisien lah. Sebab dia gabung oxygenated dengan deoxygenated. Okey, sekarang kita akan pergi ke blood clotting. Blood clotting ni macam yang kita tahulah, bila mana manusia luka, berlaku kecederaan, darah tu tak akan mengalir secara terus menerus. Dia akan ada mekanisme yang mana membantu untuk kurangkan kita punya, bukan kurangkan, nak tutup kita punya luka. Okay now, kenapa tau? Kenapa? What is the reason of blood clotting? First of all, dia nak prevent entrance of pathogen. Kita tak nak bagi pathogen masuk. Sebab kalau kuman masuk ke dalam badan, dia akan menyusahkan lagi. Jadi kita akan tutup kawasan yang luka tu. And then kita tak nak prevent excess loss of blood. Kita tak nak terlalu banyak darah yang hilang. Jadi blood clotting ni sangat penting untuk tutup and then avoid loss of blood lah. Aside from that, function dia adalah form scalp that help in healing of wound. Maksudnya kalau kita luka tu kan, nanti kita biar lama-lama tu kan, dia macam ada kulit keras kat atas tu kan, dia tutup kan. Maksudnya nak menyembuhkan kita punya luka, and also sebab kita sebagai manusia kita close circulation. Yang open circulation ni yang macam contoh belalang lah. Belalang kita panggil dia sebagai open circulation. Okay, untuk clotting factors, ni adalah 5 benda yang penting yang mana kita perlu ingat. Okay, nampak macam payah, tapi sebenarnya kalau macam saya buat jadual, saya buat arah macam ni, lebih senang nak ingat.
Kita kena ingat yang ni, dia ada fibrinogen, dia ada thrombokinase, dia ada prothrombin. Kalsium ion and vitamin K ni penting untuk blood clotting. Jika seseorang tu kurang pengambilan vitamin K and kalsium ion, maka blood clotting akan berlaku dengan lebih perlahan. Okey, macam ni dia punya proses macam ni. Katalah Ali bawa basikal, tiba-tiba Ali pun terjatuh. Dia punya lutut luka. So they will, dekat lutut dia akan ada damage tissue. Okey, bila ada damage tissue ni, pertama sekali thrombokinase akan datang dekat kawasan luka tu, dan dengan bantuan thrombokinase pergi dekat kawasan luka, dan dengan bantuan kalsium ion and vitamin K dekat sini, dia akan menukarkan prothrombin ni kepada thrombin. Prothrombin ni dia inaktif, dia tak aktif. Dia tengok sini dia tak akan buat apa-apa. Okey? Dia tak buat apa-apa. Jadi thrombokinase ni membantu sebab takkanlah prothrombin ni nak sentiasa aktif kan, sebab prothrombin ni cuma diperlukan apabila badan ada luka. Jadi kalau tak ada luka, dia akan jadi inaktif lah. Jadi bila thrombokinase ni ada, dia akan tukar jadi aktif. Bila dia dah aktif thrombin ni, dia akan thrombin ni, dia akan tukarkan fibrinogen ni. Fibrinogen ni soluble, maksudnya dia boleh larut dalam darah. Dia akan tukar thrombin ni, akan tukar fibrinogen ni kepada fibrin. Fibrin ni insoluble. Apa jadi bila dia insoluble? Benda-benda insoluble ni kalau dalam kimia kita belajar, dia akan form precipitate lah, maksudnya dia akan jadi solid, macam jadi solid. Maknanya bila berlakunya adanya insoluble ni, maknanya bolehlah dia nak tutup luka tu. Sebab benda yang soluble tak boleh nak lalui, tak boleh nak tembus daripada benda yang insoluble. Jadi maksudnya dia dapat tutup luka tu. Bukan saja dia dapat kurangkan loss of blood, pada masa yang sama dia juga dapat prevent entrance of pathogen. Maksudnya pathogen tu just akan melekat dekat fibrin. And lama-lama dia akan form meshwork of fiber over the wound. Maksudnya akan ada fiber meshwork ni, nama apa? Nama macam nama ketutupan dah saya nak cakap. Cara dia tutup. So this meshwork of fiber dia akan tutup wound tu lah. Jadi this is the important thing is kena ingat dia punya arah. Macam mana semua ni jadi. Ingat thrombokinase, fibrinogen and fibrin. Sepatutnya yang ni tak susah sangat nak ingat. Ingat yang penting kat sini untuk blood clotting adalah calcium ion and vitamin K. Thrombokinase ni nak tukar prothrombin inaktif pada aktif, thrombin ni nak bantu fibrinogen yang soluble kepada insoluble supaya dia boleh jadi macam solid untuk tutup, supaya tidak berlaku loss of blood and mengelakkan pathogen daripada masuk ke dalam badan manusia. Okay, this is impact mechanism yang mungkin terjadi. Okay, katakanlah seseorang tu macam yang saya cakap tadi, dia kurang pengambilan vitamin K and calcium ion. Dia akan menghadapi masalah hemofilia. Hemofilia ni adalah di mana inability for blood to clot. Maksudnya dia tak boleh nak tutup luka. Ataupun dia tak boleh nak tutup luka tu. Jadi inilah yang akan menjadi satu masalah, sebab bila mana seseorang tu tak dapat nak tutup dia punya luka, kalau blood kalau blood loss tu macam kita boleh kita boleh kawuk, kita boleh jahit ke, kita boleh transfusion of blood. Tapi bayangkan kalau ada patogen-patogen berbahaya yang masuk kat dalam badan dia. So benda ni yang kita nak elakkan. Benda ni yang sangat bahaya. Sebab selama ni apabila berlakunya luka, blood clotting ni yang dapat selamatkan kita daripada bakteria ni masuk ke dalam badan. Tapi bahayanya bila kita kurang ambil vitamin K and calcium ion, tu yang sampai jadi macam ni. Tu yang sampai bakteria boleh masuk ke dalam badan. And then ni pun satu benda yang sangat bahaya, which is thrombosis. Thrombosis ni contohnya, katakanlah kan, contoh luka dia kat sini, blood clotting kan, but then blood clotting tu dia tak melekat dekat luka. Tiba-tiba mungkin darah ni dia pergi tolak blood clotting ni, dia tolak, jadi tersumbat dekat sini. Blood clotting tu dia tak tutup dekat luka, tapi dia pergi kat dalam, dia pergi lebih jauh daripada tempat yang dia sepatutnya pergi. Apa yang akan jadi adalah dia akan menghalang darah daripada mengalir ke ke arah yang sepatutnya. Ya, ni pun bahaya juga. Bila benda ni terjadi, dia akan prevent
normal flow of blood. Jadi darah lebih sukar untuk mengalir. Jadi ini sangatlah berbahaya. Okay. Ni kalau untuk blood clotting, masalah yang biasa berlaku adalah dua ni lah, hemophilia and thrombosis. Okay. Rasa ada yang terlepas sekejap. Okay, ada something terlepas. Tak apa, nanti saya akan tunjuk balik. Okay, sepatutnya saya ajar berkaitan dengan lymphatic system, tapi rasanya tertinggal. Nanti saya akan try buat. Sekejap. Okay, kita fokus pada yang ni dulu. Okay, untuk immunity. Apa tu immunity? Immunity adalah an ability to defend itself from infection. Maksudnya kebolehan dia untuk mempertahankan diri dia daripada penyakit lah, daripada sakit. And untuk immunity ni, it is done by the antibody in the lymphocytes. Kalau yang aktif lah. And then dia ada dua. Immunity ni terbahagi kepada dua, which is active and passive immunity. Okay. And active and passive immunity ni juga dia akan terbahagi kepada dua lagi. Dia akan terbahagi kepada natural and artificial. Jadi benda ni kena ingat tau, sebab kebiasaannya kalau kita banyak buat soalan objektif, kita akan perasan yang mana akan ada sahaja yang dia tanya. Dia akan tunjuk gambar graf biasanya. Kalau kita buat soalan trial sebelum ni, perasan dia akan tunjuk gambar graf. Okay, kat sini saya tunjuk Okay, kita ada dua type tau. Pertama aktif dan kita ada pasif. Aktif ni maksudnya, it is our own antibody. Maksudnya dihasilkan oleh badan kita sendiri. Aktif ni maksudnya badan kita yang hasilkan. Tapi kalau pasif ni, maksudnya external sources. Maknanya kita dapat daripada luar. Okay, sekarang kita tengok, dia terbahagi kepada dua kan tadi. Okay, which is natural and artificial. Untuk natural ni, bila mana kita dah sembuh daripada satu penyakit. Contohnya kan, kita dah pernah dapat demam kuning waktu kita kecil dulu. Okay, bila kita dapat demam kuning, lepas tu kita pun sembuh daripada sakit tu. Kita punya lymphocytes, dia akan kenal, dia ada memory cell yang mana dia dapat kenal bakteria yang sama. Jadi bila dia dapat kenal bakteria yang sama, dia dapat menghasilkan jumlah lymphocyte, white blood cell yang mencukupi dan bersesuaian untuk melawan bakteria tu. Jadi ini yang kita panggil sebagai active natural immunity. Maksudnya badan kita yang hasilkan sendiri. Okay, so ni logik kan, natural. Okay, untuk artificial adalah vaccination. Okay, vaksin ni apa? Okay, vaksin ni maksudnya dia adalah weakened or attenuated pathogen. Weakened or attenuated pathogen ni maksudnya sama ada pathogen yang lemah ataupun yang telah dimatikan. Okay, macam isu sekarang kan, ni kita tahu berkaitan dengan COVID-19. Okay, yang dia menghasilkan vaksin tu sebenarnya adalah COVID-19 itu sendiri. But then COVID-19 yang telah dilemahkan, yang betul-betul telah dilemahkan ataupun yang dah dimatikan. Jadi dia akan letak kat dalam badan kita. Kenapa dia nak letak dalam badan kita sebenarnya? Sebab katakanlah kita dah letak vaksin kat dalam badan kita kan, dia weaken or attenuated pathogen ni kita letak kat dalam badan kita. Our immunity, dia akan identify benda ni sebagai, dia akan serang lah benda ni. Dia akan serang weaken or attenuated pathogen ni sebab dia akan kenali benda ni sebagai foreign particles, benda asing, benda yang tidak sepatutnya ada kat dalam badan. Bila benda ni tidak sepatutnya ada dalam badan, maka lymphocytes akan get excrete and then dia akan serang lah. Macam yang saya dah cakap sebelum ni, which is dekat dalam lymphocyte ni kita ada memory cell. Memory cell ni dia akan dapat kenal, oh ni bakteria ni dah pernah hadir dah sebelum ni. Maknanya dia akan dapat menghasilkan kuantiti lymphocytes and kuantiti lymphocyte yang bersesuaian lah dengan virus yang dia nak kena lawan. Jadi bila jadi ni macam ni, maknanya dia dah kenal lah, dia dah kenal virus tu. Maknanya bila virus yang sebenar datang nanti, maknanya badan kita tak dalam shock circumstances lah. Maksudnya badan kita tidak terkejut sebab satu virus yang baru. Maknanya badan kita taklah sampai demam panas yang teruk sangat. Jadi macam yang inilah patient COVID-19 kena kan, demam panas. Jadi bila badan kita dah kenal, jadi sebab itulah kita dapat melawan dengan lebih senang. Jadi untuk vaccination ni, dia punya graf macam ni. Kita kena ambil 2 kali. Kenapa kena ambil 2 kali? Sebab first jab, suntikan pertama tidak mencukupi. Yang kat sini ni adalah level of immunity.
Kalau level lebih daripada level of immunity, maksudnya baru selamat lah. Maksudnya baru kalau kita kena penyakit tu baru body kita boleh lawan. First jab tak cukup. Suntikan pertama tak cukup. Jadi kena bagi suntikan kedua, lepas dah bagi suntikan kedua baru dia betul-betul naik. Sebab first kali body lawan dia macam lemah lagi sebab virus baru. Second time dia lawan, okay dia dah kuat sikit. Jadi second time ni dia dah lebih lebih kenal dengan virus tu. Okay, ni adalah artificial sebab dua-dua ni dihasilkan oleh badan. Yang ni natural dihasilkan oleh badan. Vaksin ni pun dia akan menyebabkan badan kita hasilkan hasilkan antibody. So both of this is active, dihasilkan oleh badan. So untuk pasif ni kita dapat external sources, maksudnya kita dapat bantuan daripada luar. Untuk natural ni kita dapat daripada kita akan dapat daripada ibu kita. Katakanlah ibu kita mengandung kan. Ibu kita mengandung ada bayi dekat dalam rahim ibu kita. Jadi katakanlah tiba-tiba ada bakteria yang masuk dekat dalam rahim ibu kita. Jadi fetus ni dia tak dapat nak hasilkan antibody lagi sebab dia kecil lagi kan. Dia tak dapat lagi nak hasilkan antibody sendiri. Jadi ibu yang mengandung ni, ibu kepada fetus ni, dia akan hantar antibody kepada bayi tadi. Jadi kita dapat tengok dekat sini yang mana antibody ni bukannya fetus ni hasilkan, but then dia dapat daripada ibu. Maksudnya dia dapat daripada external sources. Bukan, yang maknanya bukan badan dia sendiri yang hasilkan. Okay. And then kita ada artificial. Artificial ni serum. Serums ni dia contain antibody. Okay. Serum ni kita kena jab lah, maksudnya kita kena suntik. So this is for injection untuk serum. Okay. Ni adalah bentuk graf untuk serum. Kena ingat. Sebab biasanya memang this kind of graph dia akan masuk dekat dalam kita punya exam question. Okay. First jab, dia akan melonjak naik. Sebab apa? Sebab dekat dalam serum ni adalah antibody. Serum ni adalah antibody sendiri. Sebab tu dia akan melonjak naik. Immunity ni naik. Sebab antibody tu banyak, sub naik. But then dia akan turun. Sebab lepas dia dah lawan bakteria apa semua tu, dia akan matilah. And then kena pula second jab lagi. Katakanlah dia sakit lagi, ambil second jab lagi supaya naik balik untuk lawan. Jadi maksudnya untuk serum ni dia hanya boleh diambil apabila kita sakit lah. Apabila kita dapat penyakit tu, baru kita boleh ambil serum. Sebab kalau kita tak sakit penyakit tu, kenapa kita nak ambil serum tu? Kenapa kita nak lawan, tak ada bakteria dalam badan kita? And serum ni of course lah, ada serum yang tertentu untuk melawan bakteria dengan virus tertentu. Okay, nampak tak dekat sini? So ni adalah difference between between vaccine and injection. Yang ni pernah keluar dalam soalan essay. Dia tanya apa beza vaksin dengan injection. Okay, pertama sekali perbezaan dia adalah daripada segi makna. Sebab kalau vaksin kita dah cakap tadi dia adalah weakened ataupun attenuated virus. Kalau serum ni dia adalah antibody itself. Okay, kalau untuk vaksin, first jab tak mencukupi untuk lawan bakteria tu, untuk kuatkan sistem badan, untuk melebihi daripada level of immunity. Padahal kalau serum, satu jab, first jab, suntikan pertama dah boleh melebihi daripada level of immunity. Kalau boleh tolong ingat graf ni ya. And then kalau serum dia dah mencukupi, dia dah melebihi immunity level. Vaksin adalah permanent sebab dia akan virus tu dia akan ingat, badan akan ingat, antibody akan ingat. Jadi dia permanent. Maksudnya kalau kita dapat penyakit tu lagi sekali lepas ni, antibody kita dapat kalahkan virus tu. Padahal kalau serum adalah temporary. Maknanya kena penyakit tu baru kita ambil. Mungkin sakit lagi sekali kita kena ambil lagi. Sakit lagi sekali kena ambil. Dia tak permanent. Maksudnya kita kena kerap ambil lah kalau kita kena penyakit tu. And then perbezaan yang seterusnya adalah vaksin ni kita ambil sebelum infection. Maksudnya sebelum kita dapat infection baru kita ambil. Maksudnya sebelum kita kena infection tu baru kita ambil vaksin awal-awal lah. Macam baby kan kita akan ambil vaksin. Kan ada vaksin tertentu yang perlu diambil oleh baby, ada buku kan. Kalau lelaki warna biru, kalau girl warna pink.
And serum ni kita ambil selepas dah dapat infection. Contohnya kita dah kena penyakit tu, baru kita akan ambil serum. Okay. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh directly tanya. And then kita akan belajar berkaitan dengan movement of water in blood. Okay. Okay. Pertama, movement of water in blood ni siapa boleh tak bagi tahu? Dia berlaku dekat phloem ke xylem? Siapa-siapa boleh bagi tahu? Xylem. Okay, correct. Jadi dekat for movement of water dekat dalam tumbuhan, dia berlaku dekat dalam xylem. Jadi macam mana pengangkutan air dekat dalam tumbuhan ni, dia ada beberapa faktor. Jadi ada 4 faktor utama, which is osmotic pressure, transpirational pull, forces and root pressure. Okay, yang ni you kena ingat. Osmotic pressure ni adalah pressure yang dihasilkan oleh solut dekat dalam sel. Jadi kita akan go through one by one. Katakanlah yang pertama sekali adalah root pressure. Sebab macam yang kita tahu, root hair ni kan contohnya akar, this is akar. And yang bercabang tepi ni kita panggil dia sebagai root hair. Root hair ni dia sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Jadi kalau kita belajar dekat dalam fizik, bila mana surface area ni sangat kecil, dia akan increasekan dia punya pressure. Jadi bila mana dia dah ni, patutnya surface area dia ada banyak kat sini kan. Dia ada banyak sebab tu dia, surface area satu root hair ni kecil. But then bila dia ada banyak, dia increase supaya dia dapat absorb lebih banyak air. Bila mana root hair ni kecil, dia akan ada pressure yang lebih kuat. Bila pressure kat sini, setiap cabang ni kuat, dia akan menolak air ni ke atas. Ini yang berlaku dekat dalam akar. And then ni benda yang a bit confusing, tapi kita boleh cuba untuk fahamkan. Which is dekat air ni, dekat air, kita ada adhesion and cohesion force. Apa adhesion force ni? Dalam bahasa mudah dia, adhesion ni adalah kebolehan dia untuk melekat kepada dinding. Dinding, contohnya kita letak dekat dalam cawan kan, air tu dia takkan duduk kat tengah-tengah. Dia akan memenuhi kawasan yang dia masuk tu, dan dia akan kalau kita perasan dekat tepi air tu, dia akan naik sikit ataupun dia akan turun sikit. Dia akan naik lah biasanya kan untuk air. Jadi yang mana dia melekat dekat ke tepi ni, kat dinding ni, kita panggil dia sebagai adhesion force. Dia adalah perkaitan, maksudnya water molecules dan juga wall of container. Wall of container kalau dekat dalam water implant ni kita merujuk kepada xylem lah. And then bila jadi macam ni, water molecules are being forced to the wall. Maksudnya adhesion force ni dia akan menolak air ni ke dinding ni lah, kat dinding xylem. And then dekat air juga kita ada cohesion force. Dia cohesion force ni maksudnya force di antara water molecules dengan water molecules. Kan kita perasan bila mana air tu setitik, perasan tak dia akan membentuk setitik air lah, dia akan membentuk setitik air. Setitik air tu disebabkan water molecules ni dia ada tarikan antara satu sama lain. Kalau tak percaya, boleh ambil setitik air, boleh ambil 2 titik air, and then cuba letak dekat. Jadi dia akan bercantum. Kenapa dia akan bercantum? Sebab water molecules ni dia ada force yang menarik di antara satu sama lain. And force ni kita panggil dia sebagai cohesion force. Maknanya tarikan di antara water molecules dengan water molecules. Okay. And then bila jadi macam ni, bila adanya cohesion force, perasan tak air tu bentuk dia macam ni, melengkung ke atas. Jadi cohesion force ni akan membantu untuk tolak water molecules tu ke atas. Faham? Boleh faham kan? Satu ni dia akan membantu lekat kat dinding. Bila dia lekat dekat dinding, maknanya air tu takkanlah jatuh ke bawah balik. Dia takkan jatuh ke bawah. And then ni adalah untuk adhesion force. And untuk cohesion force, dengan bantuan cohesion force, air tu akan ditolak ke atas. Sebab itulah bila kita setitik air, dia akan bentuk macam ni. Dia akan bentuk melengkung ke atas sebab dia ada cohesion force.
Ini juga boleh berkait dengan fizik. Okay. And then berkaitan dengan faktor yang menyebabkan air daripada akar boleh naik ke daun, dahan apa semua adalah kerana transpirational pore. Seperti yang kita tahu, tumbuhan ni dia undergo transpiration. Okay. Transpiration ni adalah proses di mana dia keluarkan air terus, di mana gases exchange berlaku dekat stroma. Okay. Bila gases exchange berlaku dekat stroma, kawasan daun tu kan pokok ada banyak daun. Bila berlakunya gases exchange, jadi dekat kawasan daun tu dia akan jadi kosong sebab gas dah dikeluarkan kan daripada stroma. Karbon dioksida dikeluarkan, jadi kat situ dia akan jadi ada lompong lah, ada kosong. So bila berlaku adanya kosong kat situ, dia akan menyebabkan kawasan dahan, kawasan daun ni low pressure. Okay. Bila dia low pressure, jadi air yang daripada bawah ni dia high pressure kan. Jadi high pressure akan pergi dekat low pressure. Jadi air yang daripada bawah ni dia akan tertarik ke atas. Sebab apa? Sebab dekat atas tu low pressure. Okay. So jadi kita boleh tengok dekat sini, evaporation of water cause evaporation of water ni dia akan menyebabkan decrease water dekat daun tu. Bila decrease of water dekat daun tu, itu yang menyebabkan kat situ jadi kosong, dekat kawasan daun tu nanti jadi kosong. And then bila ini berlaku, maka suction. Suction ni sedutan is created. Akan berlaku sedutan yang mana membantu untuk tarik water molecules daripada akar naik kepada atas. Okay? Boleh faham kan? Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh just voice out, boleh tanya. And last but not least, adalah berkaitan dengan osmotic pressure. Sorry tak nampak sangat dekat sini. Okay, untuk osmotic pressure ni, macam dah ni nampak kat sini, osmotic pressure adalah pressure yang produced by solute in a cell. Ingat water bukan solute. Okay, water is not a solute. Sorry. Water bukan solute. Okay. Benda yang ada dekat dalam solution selain water, itu yang kita panggil dia sebagai solute. Okay. Now, kita kena ingat ni. Kalau solute increase, osmotic pressure pun akan increase. Tapi kalau water increase, kandungan water increase, solute akan decrease. Contohnya macam dalam air, okay, kita katakanlah berkaitan dengan air sirap kan. Air. Lepas tu kita pun masukkan sirap. Sirap tu yang kita kenali sebagai solute. Okay. Water bukan solute. Okay. So bila mana kita banyak letak, contoh kita letak banyak sangat sirap kat dalam air tu, maka rasa sirap tu akan jadi sangat pekat. Maksudnya dia punya osmotic pressure sangat tinggi. Tapi kalau banyak air berbanding dengan solut, kata kalau kita letak banyak lagi air berbanding dengan sirap, maka sirap tu dia akan rasa sangat cair. So maknanya dia punya osmotic pressure sangatlah rendah. Okay. Okay, bila dia jadi macam ni, saya cuba terangkan water molecules will be pushed from low osmotic pressure to high osmotic pressure. Dia konsep yang sama untuk pressure. Macam kita belajar kat dalam fizik, high pressure akan pergi dekat low pressure. Sekejap Ni tersalah ni. Jadi sepatutnya water molecules will be pushed from betul ni. Low osmotic pressure to high osmotic pressure. Yang ni kalau osmotic ni dia memang terbalik sikit. Jadi dekat akar ni kan, dekat akar ni dia serap banyak air kan, betul tak? Dia serap banyak air. Tapi dekat bahagian atas daun kan dia melakukan fotosintesis. Ada banyak glukos, lebih banyak glukos dekat daun. So bila solute dekat atas tu increase, osmotic pressure dekat daun tu increase. Tapi dekat sini, dekat akar ni dia banyak air. Osmotic pressure dekat sini rendah. Jadi kalau osmotic pressure ni dia terbalik sikit daripada pressure sebenar, dia akan daripada low kepada high. Kalau yang sebenar, kalau yang kita belajar dalam fizik tu, high kepada low. Tapi kalau osmotic pressure ni, dia low osmotic pressure, dia akan pergi ke high osmotic pressure. Jadi dekat akar ni, bila banyak air, osmotic pressure rendah. Tapi kalau dekat daun, dia banyak solut. Contohnya ni, glukos. Dia akan menyebabkan glukos lagi banyak daripada air lah dekat daun tu, dia akan menyebabkan osmotic pressure dekat bahagian atas tu increase. Ni katakanlah ni akar. Jadi ini akan menyebabkan akan ada satu daya tarikan yang akan menolak air ni daripada akar
kepada daun dan dahan-dahan pokok tersebut. Okay. And this is, dapat juga habiskan dalam masa yang sekejap. Ni adalah untuk transportation dekat phloem. Phloem ni, dia located at outer parts of plants tau. Dia bukan dekat dalam. Dia bahagian luar. Okay. Sebab tu contohnya kan ada satu eksperimen yang mana kalau kita potong katakanlah ada ni, sekejap kita tengok boleh buat ni tak. Okay, katakanlah kita tengok gambar ni. Dia terletak dekat bahagian luar tak? Ni boleh nampak tak? Saya tengah tunjuk gambar phloem. Nampak. Okay. Boleh. Okay, thank you. Okay. Ada satu eksperimen, kalau kita ingat kat dalam bio, dia akan potong kat bahagian luar ni. Dan bila dia potong kat inilah yang dimaksudkan dengan dia terletak dekat bahagian luar tumbuhan. Dia bukan kat dalam. Dia kat luar, bahagian sekeliling luar ni. And kita tahu, glukos ni dihasilkan oleh daun. Maksudnya glukos ni daunnya dia akan ada ke atas lah, dia akan ada bahagian atas. Bila glukos ni dia akan bawa ke seluruh tumbuhan lah, so every cell body part of plants. Jadi bila mana dia dipotong dekat sini, apa yang akan terjadi adalah bahagian ni lah yang akan kembang, yang akan jadi gemuk. Sebab glukos tu daripada atas, dia nak turun ke bawah. Bila nak turun bawah, dia punya pathway dah tersekat. Jadi dia akan mengembang dekat sini. Jadi kita boleh tengok kat sini contohnya. Kan? Bila kita dah potong kat sini, kita dah potong outer part ni. Kenapa kita tak potong habis? Sebab phloem tu cuma terletak dekat outer part of plants. Ingat phloem ni terletak dekat outer part. And then dia akan mengembang dekat sini. Sebab nutrients yang dihasilkan yang is produced from photosynthesis, dia akan tersumbat dekat sini. Okay? Okay, now kita back kepada ni. Function of phloem, ni phloem. Phloem ni adalah untuk transport food in form of glucose and amino acid from leaf to rest of body parts. Maksudnya, kan kita tahu yang mana dekat dalam fotosintesis ni dia akan hasilkan glukos kan. Jadi glukos ni dia akan diperlukan oleh seluruh tumbuhan. Kenapa dia diperlukan oleh seluruh tumbuhan? Sebab glukos ni diperlukan untuk penghasilan tenaga. Dan tumbuhan perlukan tenaga untuk dia tumbuh, untuk jadi lebih besar. Okay? Tanpa glukos, tumbuhan tu akan tak dapat nak membesar lah. Jadi kita tengok komponen-komponen yang penting yang ada dekat dalam phloem. Macam mana kita nak senang ingat contohnya kan? Macam mana nak senang ingat phloem dengan xylem? Tak dapat nak bezakan nanti waktu periksa. Ingat perkataan pertama. Kalau phloem ni dia start dengan P. P ni kita kaitkan dengan fotosintesis. Jadi fotosintesis kan dia akan menghasilkan glukos kan. Jadi automatik kita akan ingat berkaitan dengan kita akan tahu function phloem. Kita kena ingat kadang-kadang saya sendiri pun terlupa apa function phloem, apa function xylem. Jadi cara yang saya gunakan adalah macam tadi itulah. Kita ingat perkataan pertama, P2 phloem untuk fotosintesis. Okay. Now, sorry gambar kabur sikit. Jadi untuk ni, dia ada components, a few components. Dia untuk phloem ni, dia lagi kompleks nak berbanding dengan xylem. Yang pertama sekali, dia ada sieve tube. This is sieve tube. Ini sieve plate. Dia ada sieve tube. This is sieve tube. This is sieve tube. Okay. Sieve tube ni adalah layer of cytoplasm. Ingat tak cytoplasm apa? Cytoplasm yang ada dekat dalam kita punya sel tu. Dia thin je, nipis je. Thin layer of cytoplasm. And dia bukan dead tissue. Okay. Dia dead tissue ni, biasa kita panggil dead tissue ni tissue yang tak ada nucleus. Walaupun sieve tube ni tak ada nucleus, tapi dia bukan dead tissue. Okay. Kenapa dia tak ada nucleus dan dia tak ada vakuum? Sebab dia nak jadikan dia sebagai holo. Holo ni memanjang macam ni. Okay. Jadi bila boleh jadi memanjang macam ni, maksudnya lagi bersesuaian lah dengan ciri air tu sendiri yang ada adhesion dan cohesion force. Kalau tak faham boleh tanya. And then, dekat dalam sieve tube ni, dia tak banyak organel. Organel ni macam apa? Contohnya macam mitokondria. Dia tak ada apa lagi. Dia tak banyak
rough endoplasmic ke, semua endoplasmic, dia tak banyak semua benda tu, dia tak banyak organel. Sebab apa? Sebab kalau terlalu banyak, dia tak dapat nak menghasilkan hollow tube. Jadi bila mana dia tak banyak organel, dia tak ada nukleus, dia tak ada vakuum semua benda ni lah yang akan menyebabkan yang tumbuhan ni dia jadi hollow. Okay? And function sieve tube ni juga, kalau kita boleh tengok, dia separation coming from the sieve plate. Dia dapat separate sieve tube ni diseparatekan, dipisahkan oleh sieve plate. Sieve tube ni yang hollow ni, this one, and for sieve plate ni yang macam petak sikit ni, satu macam hexagon ni. And okay, sekejap lagi saya terang. And for component cells, this is component cells. Component cells ni dia terletak dekat tepi phloem. Okay, dia found next to sieve tube. Can be one or more. Contohnya macam saya lukis kat sini, saya lukis satu je, satu companion cell. Tapi dia boleh jadi lebih, dia mungkin boleh jadi satu, dia boleh jadi dua, dia boleh jadi tiga. Okay, dekat sini, dekat companion cell ni dia terbalik dengan sieve tube. Kalau sieve tube tadi dia tak banyak organel, tapi dekat companion cell ni dia banyak organel, dia ada nukleus. Okay, apa function companion cell ni sebenarnya? Companion cell ni dia provide metabolic support for the sieve tube untuk transport water. Sekejap Sebab kita boleh tengok dekat sini, dia punya, bila dia ada banyak organel kat sini, dia ada banyak mitokondria. Dekat dalam companion cell ni kita boleh find abundant of mitochondria. Jadi mitokondria ni dia akan provide energy for active transport. Maksudnya senang lagi untuk glukos tu dapat dibawa ke seluruh bahagian tubuhan. Sebab macam yang kita tahu, yelah kan, sebab glukos ni dia akan pergi kadang-kadang daripada kawasan yang lebih banyak kepada yang lebih rendah. Kadang-kadang dia kena pergi daripada lebih rendah kepada yang lebih banyak. Jadi active transport memainkan peranan penting. Jadi companion cell ni dia membantu untuk provide metabolic support, dan pada masa yang sama dia juga bagi energy. Sebab dekat dalam ni ada banyak mitokondria dekat dalam companion cell. And glucose dan amino acid dia akan melalui sieve tube ni, dia akan melalui sieve plate ni, di sieve plate ni, melalui sama ada diffusion ataupun active transport. Dia akan melalui dua ni. Okey, kan mesti kita macam tertanya-tanya, kenapa ada sieve plate kenapa dia tak lalu straight sahaja? Okey, sebab sieve plate ni dia adalah satu structure yang kuat. Sebab kalau dia straight sahaja, ini akan menyebabkan tumbuhan tu dia tak ada support, dia akan mudah terjatuh, mudah layu. Jadi kalau ada banyak sieve plate ni, dia macam ada penghadang. Jadi ini akan provide metabolic support jugalah, dia sama dengan companion cell ni. Jadi untuk glukos dengan amino acid melalui sieve plate ni, dia perlu dia akan lalui sama ada diffusion ataupun active transport. Okay. And phloem ni, and xylem ni dia akan divided by cambium tissues. Cambium tissues ni sebenarnya kita belajar dekat bab lain sebenarnya. Jadi kita akan balik kepada yang tadi, yang berkaitan dengan lymphatic system. Saya tertinggal. Sekejap Saya nak send gambar. Kalau ada apa-apa soalan daripada buku ke apa, boleh tanya. Okay. Kita akan tengok berkaitan dengan lymphatic. Okay. Boleh nampak tak gambar yang saya tunjuk ni?
Boleh. Okay. Lymphatic system, biasanya kadang-kadang kita takut sebab kita macam tak kenal sangat. Lymphatic system ni apa sebenarnya? Apa yang membezakan lymphatic system dengan blood circulatory system? Okay, mula-mula sekali kita kena kenal. Kita kena tahu apa yang ada dekat dalam lymphatic system. Okay, mula-mula sekali dia sama je macam blood capillaries, dia ada lymphatic capillaries. Okay. Dia ada lymphatic vessels. Dia ada lymphatic node kat sini, lymphatic node ni. This is lymphatic node. Lymphatic node ni dia nak produce ni lah, phagocyte dengan lymphocyte, white blood cell. And dekat sebenarnya ada satu organ yang memainkan peranan penting tapi kita mungkin tak kenal. Nama organ ni adalah spleen. Sekejap kita tengok kat sini. Okay, spleen ni dia sebenarnya satu organ yang sangat penting tau. Tapi mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak perasan ada kat dalam buku. Spleen ni dia function, dia berkaitan dengan kita punya ni lah, berkait dengan kita punya lymphatic circulatory system. Okay. Jadi, dia sama juga, dia nak produce lymphocyte, dia boleh filter blood, dia boleh destroy blood cell. Sebab yang macam kalau kita tahu lah kan, blood ni dia tak boleh digunakan untuk masa yang lama. Blood ni dia ada jangka hayat, dan jangka hayat dia tak lama pun. And then dia akan pergi ke tulang sumsum apa semua kan. Yang tu macam common knowledge lah. And then dia ada lymphatic duct. Lymphatic duct ni dekat bahagian dekat ni, macam dekat bahu kita. Bahu kita, kita tengok gambar je. Kalau tak silap lymphatic duct dia ada dekat bahagian bahu. Ya, dia dekat bahagian bahu. Dia ada kanan dengan bahagian kiri, kanan dengan kiri. This is left, ni kanan dia. Okay. Okay, back. Okay, jadi macam mana nak faham dia? Dia senang je. Mula-mula sekali, apabila ni back to basic balik lah yang tadi. Contohnya kan jantung dah pump darah. Dia dah dapat, darah tu dah dapat oksigen. Jadi dia pun akan pump. Bila dia pump, dia akan pergi dekat atrial. Sorry gambar tak nampak sangat. Dia akan pergi ke atrial. Lepas dia pergi dekat atrial ni, dia adalah oxygenated blood. Okay. Yang kita tahu oxygenated blood ni, dia punya tekanan adalah tinggi. Okay. Dan dekat sini, dekat this is blood capillary. Daripada atrial pergi ke blood capillary. Blood capillary ni seperti yang kita tahu, dia adalah one thick cell. Ketebalan blood capillary tu cuma satu sel. Benda yang tak dapat nak menembusi blood capillary adalah erythrocyte. Red blood cell dia tak akan dapat tembus. Jadi yang tembus blood capillary ni adalah seperti nutrien, amino acid, glukos, oksigen. Okey, semua benda ni boleh tembus sebab blood capillary tu nipis. Sangatlah nipis, jadi dia boleh tembus untuk masuk ke dalam sel body. Ni kan oksigen ni kan dia akan bawa ke seluruh sel badan kan. So benda-benda ni dia dapat tembus. Jadi this is the first one, A. Maksudnya dia tembus and then dia akan pergi dekat sel body. Sel body ni dia akan ambil benda-benda yang penting, apa yang dia nak. Katakanlah dia nak, saya nak sel body ni dia tak cukup nutrien, dia akan ambil nutrien. Katakanlah ni dekat bahagian kaki, tak apa, katakanlah ni kan, keseluruhan ni sama ada dekat bahagian kaki atau bahagian tangan, dia perlukan banyak glukos, dia pun akan ambil banyak glukos. Okey, bila mana daripada blood capillary ni, dia terus masuk dekat dalam sel body ni, kita akan panggil dia sebagai interstitial fluid. Kita kan biasa dengar interstitial fluid. Interstitial fluid ni apa? Dia sebenarnya berasal daripada darah. But then dia ditolak oleh pressure yang tinggi ke sel body. Jadi lepas dia dah ditolak ke sel body ni, sel body ni akan ambil yang penting-penting je. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan oksigen, dia perlukan glukos, and then dah terbiar. B ni, maksudnya daripada interstitial fluid ni, dia akan masuk balik dekat dalam blood capillary. But then kita kena ingat, yang masuk balik dekat dalam blood capillary ni cuma 90%.
90% hydrogen. Kemana hilangnya lagi 10%? 10% dia akan masuk kepada lymphatic capillary. Sebab dia ada dua kemungkinan. Sama ada interstitial fluid ni dia akan termasuk dekat blood capillary balik ataupun dia akan termasuk dekat lymphatic capillary. Tapi besar kemungkinannya lebih banyak yang akan masuk dekat dalam blood capillary. Sebab tu dia bagi ratio 90% sebenarnya akan daripada interstitial fluid ni dia akan masuk balik dekat dalam blood capillary, but then dia ada 10% dia akan masuk dekat dalam lymphatic capillary. Lymphatic capillary ni dia tak kompleks sangat pun. Daripada lymphatic capillary ni dia ada vessel dia sendirilah, maksudnya dia ada aliran dia sendiri. Okay, dia pun akan pergi kat lymphatic node. Lymphatic node ni dia akan filter benda-benda kotor ke, dia akan bunuh bakteria dekat apa. And then dekat dalam lymphatic system ni dia ada valve. Okay, valve memainkan peranan yang sangat penting. Sebab apa? Sebab lepas dia dah lalui segala perjalanan yang amatlah jauh ni, pressure dia akan berkurangan. Okay, dia dah lalui perjalanan yang sangat jauh, dia dah penat. Okay, pressure dia dah tak cukup dah. Jadi valve ni dia nak prevent backflow of lymph lah, dia tak nak lymph ni patah balik. Okay, lupa nak beritahu tadi. Kan kat sini yang titik-titik ni kita panggil sebagai interstitial fluid. Bila mana dia masuk sahaja dekat dalam lymphatic capillary, kita akan panggil dia sebagai lympha ke? Tak pasti dalam Malay panggil apa. Tapi kalau English kita panggil lymph lah. Okay. And ni dekat lymphatic system ni dia punya valve sangat besar. Sebab sebab dekat sini pressure sangat rendah. Tak ada benda nak tolak dia. Kalau macam blood ni, dia ada oxygenated blood yang tadi yang boleh tolak deoxygenated blood ke jantung balik. Tapi yang ni dia tak ada. Dia berpenghujung kat sini, dia tak ada apa-apa kat sini, dia tertutup dekat sini. But then tak ada benda nak tolak dia, sebab tu dia perlukan valve yang besar supaya dia dapat prevent backflow of lymph. Okay. And then lymphatic system and blood circulatory system dia akan bertemu balik dekat lymphatic duct. Dia akan bertemu dekat subclavian vein. Okay, tengok ni subclavian vein. Subclavian. Okay. Jadi lymphatic dengan blood capillary ni dia berbeza. Okay, dia tak sama. But then dia akan bertemu balik dekat satu tempat dekat area bahu kita ni. Dia akan bertemu balik. Maksudnya deoxygenated blood jadi dengan lymph ni dia akan bertemu balik. And nama dia adalah ni subclavian vein. Okay, subclavian vein. And then lepas tu kita ada this is masalah jika interstitial fluid tak return to BCS. BCS ni blood capillary system. And ni salah satu kecil sikit. Ni salah satu ciri-ciri lymph. Maksudnya lymph ni dia boleh squeeze. Dia boleh bentuk dia tu boleh dimampatkan. Jadi dia mudah untuk masuk ke ruang-ruang kecil ni. Sebab tu lah dia boleh tembus daripada sel body ni sampai ke sini. Dia boleh squeeze itself. Okay. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan blood capillary system. This is edema. Okay, kalau kita I'm not sure berapa orang yang pernah tengok Naruto, but edema ni kan sebenarnya membawa maksud besar. Macam mana saya ingat edema ni besar adalah kerana saya ingat benda ni. Faham? Tak ada. Saya ingat benda ni. Okay. Kalau kita pernah tengok dalam Naruto, Odema Rasengan ni maksudnya Rasengan yang besar lah. Okay, so saya kongsi macam mana saya senang ingat kan. Jadi Odema ni maksudnya besar. Kalau Rasengan biasa kecil je. So sekarang ni kita tengok kalau apa yang dimaksudkan dengan penyakit Odema. Odema. Okay, kita boleh nampak. This is it. Nampak tak kaki dia membengkak? Okay. Kaki dia kat sini. This is the one. Kaki dia membengkak kerana interstitial fluid tersumbat. Okay. Kita tengok kat sini. Katakanlah
katakanlah this part adalah dekat bahagian kaki contohnya kan. Okey, darah pun datang, dia pun dah hantar apa yang patut. But then, tiba-tiba interstitial fluid tu dia tak dapat nak masuk balik dekat dalam blood capillary. Dia tak dapat nak pergi kat lymphatic capillary. Dia tersumbat kat sini. Jadi bila mana dia tersumbat, maknanya dia akan berkumpul lebih banyak. Okey? Bila dia jadi lebih banyak, ini yang akan menyebabkan dia membesar sebab dia tersumbat dekat sini. Dia interstitial fluid tu berkumpul. So, itu yang menyebabkan akan berlakunya odema. Okey. Odema ni rasanya penyebab dia adalah disebabkan oleh nyamuk rasanya. Gosh. Tak. Elephantiasis kot. Sekejap. Okey, selain daripada tu, bila kita sebut berkaitan dengan ni, ada dua penyakit yang kita kena ingat lah, which is odema and elephantiasis. Elephantiasis ni rasa tak susah pun nak ingat sebab kaki dia akan nampak macam gajah. Elephantiasis. Okay. Okay, this is it. Sekejap ni. Okay, nampak tak apa yang jadi dekat kaki dia? Sekejap. Nampak apa yang akan jadi kat kaki dia? Kaki dia besar sebelah. Kaki dia nampak hitam-hitam ni sel kulit mati. Jadi ini pun disebabkan berlakunya okay, kalau elephantiasis ni sebab dia adalah disebabkan oleh filial worm. Sekejap, kita tengok all. Kita tengok. Okay, this is filial worms. Okay. Dekat nyamuk ni, okay, ni maklumat yang kita kena tahu. Katakanlah ada nyamuk datang and then adalah filial, dekat dalam nyamuk tu dia ada parasite. Parasite tu adalah filial worm. This is it. Filial worm kan. Okay. Filial worm ni dia akan masuk dekat dalam badan kita. Mula-mula kita takkan tahu apa sangat sebab kita macam dia sikit kan, tak rasa apa, tak nampak apa sangat. But then filial worm ni dia akan berkumpul kat sini. Dia akan makin lama dia akan membiak dekat dalam kita punya circulatory system. Dia akan berkumpul dekat sini. Jadi itu yang menyebabkan menyebabkan berlaku kesumbatan. Kalau macam beza tau elephantiasis dengan odema. Kalau odema tu dia disebabkan oleh ada cause yang lain, ada causes. Ada ubat juga for both penyakit ni. Tapi kalau elephantiasis ni dia memang spesifik untuk filial worms. Kalau tak silap saya, soalan SBP trial biology 2016. Okay, sekejap biology ke? Kertas 2. Sekejap, saya ambil soalan sekejap Kita boleh tengok kat sini. Sekejap. Okay, ini adalah soalan trial 2016. Dia pun cakap kat sini. Lymphatic filariasis is infection of filial worms. Okay. Bila dia cakap berkaitan dengan filial worms, automatik dalam kepala kita kena ingat elephantiasis. Sebab yang menyebabkan berlakunya yang filial worms ni, penyakit yang dia bawa adalah elephantiasis. Just parasite are
migrated to human through the bite of infected mosquito and develop into adult swarm in the lymphatic vessels. Explain the health problem faced by a person whose lymphatic vessels are blocked by filial swarms. Okay, untuk soalan ni, okay, jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bagi tahu explain the health problem. Kita akan bagi tahu dulu apa nama penyakit dia. So dekat sini it is elephantiasis. And then apa yang akan terjadi dekat dia, macam mana elephantiasis ni berlaku, kita pun cerita daripada vektor nyamuk ni akan menyebabkan filial swarm masuk ke dalam badan, dia akan membiak. Lepas dia membiak, dia akan menyumbatkan kita punya lymphatic system, lymphatic capillary kita, dan itulah yang akan menyebabkan tersumbat dekat dalam itu. Filial worm ni lah yang akan menyebabkan kita punya interstitial fluid tu tersumbat dan tak dapat nak mengalir balik kepada yang sepatutnya lah, either nak masuk kepada lymphatic vessel ataupun dia akan masuk balik kepada blood capillary. So soalan macam ni boleh keluar. Okay. And kalau kat soalan atas ni pula, dia akan bertanya berkaitan dengan lymph, macam mana formation of lymph. Pasal macam yang saya dah cerita tadi tu lah, kalau katakanlah, tak tahulah, tak pasti apa yang akan keluar tahun ni kan, katakanlah tiba-tiba terkeluar soalan berkaitan dengan lymphatic, katakanlah sama ada untuk section A ataupun section B kan. Jadi kita jangan kala, kita jangan risau. Kita kena ingat yang sebenarnya lymphatic ni berasal daripada darah. Okay? Kadang-kadang even kalau kawan-kawan saya pun kalau bertemu dengan limfa ni macam takut sikit, lymph ni apa sebenarnya. Jadi cara atur cara dia tu macam yang saya ceritakan tadi lah, dia sebenarnya daripada darah. And then yang kecil-kecil ni macam glucose, amino acid, oksigen dia akan masuk, and then dia pergi dekat body cell. 90% akan balik kepada blood capillary, 10% akan masuk kepada lymphatic vessel. Jadi macam tu lah. Macam tu lah secara ringkasnya macam mana lymph ni terhasil. Hasilnya sekarang apa? Oh 10-20. Saya tak pastilah kalau ada apa-apa lagi yang boleh saya ajar. But then kalau ikut slide saya, this is it lah, sampai sini sahaja. Ini sahaja yang saya sediakan untuk slide. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada soalan katakan sekarang ni ada buku ke, boleh try present, boleh tunjuk. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa ke? Nak buat latihan ke macam mana?